syukur alhamdulillah. Semoga Allah terus pelihara kita. Kenapa WHO tak boleh membuat sebutan dunia dilanda gelombang varian Delta adalah kerana negara-negara yang berada di seluruh dunia hanya boleh mengesahkan angka positif berdasarkan ujian swab. Tetapi untuk mengesahkan berapa banyak daripada ujian swab adalah daripada varian Delta, banyak negara-negara tidak memiliki makmal, kemudahan makmal. Contohnya Malaysia hanya ada satu makmal je bagi membuat jujukan genom ni. Maksudnya kita ada 63 makmal untuk baca swab test sama ada positif dan negatif. Tapi swab test tidak boleh menentukan anda positif varian apa. Jadi untuk mendapatkan varian, swab itu terpaksa dibawa pula kepada pusat kajian penyakit berjangkit. Ini dialami oleh semua makmal di seluruh dunia. Tapi kita boleh nampak trend jangkitan yang pantas dan melanda semua negara, termasuk kejutan adalah China, yang dalam tempoh 1 bulan ni telah mencapai 328 kes. Untuk pengetahuan saudara, bermula Januari 1 Januari hingga 30 hari bulan Jun, China hanya mencatatkan kurang 300 kes total bagi tempoh 6 bulan. Tapi dalam tempoh sebulan Julai saja, China mencatatkan 328 kes. Semalam Thailand mencapai 18,000 lebih kes. Untuk pengetahuan saudara, Thailand telah pun membuat anggaran sebulan daripada sekarang adalah tidak mustahil mereka mencapai 30,000 kes sehari. Thailand lebih tragik kerana angka jangkitan di Thailand melebihi 3 digit hanya bermula pada Mei. Berarti Thailand Mei, Jun, Julai, 3 bulan je Thailand telah mencecah 600,000 kes. Secara purata, Thailand dijangka akan mengalami kelajuan jangkitan, dan dengan variasi baru WHO serta analisa data yang ada di Thailand, kalaulah 3 minggu daripada sekarang Thailand mencapai angka jangkitan 30,000 sehari, berarti Thailand akan menjadi satu lagi lokasi yang berbahaya. WHO telah menyenaraikan Thailand dan juga Myanmar. Myanmar menjadi lebih kronik kerana usaha pemvaksinan tak dapat dijalankan kerana banyak wilayah sedang mengalami krisis perang sivil. Oleh kerana di China, satu adalah sebahagian daripada jangkitan telah pun mempunyai sistem immunity. Berarti sebahagian daripada mereka kemungkinan telah dijangkiti tapi tidak menunjukkan simptom. Berarti apa yang saya sebut sekarang adalah kebimbangan kerajaan China adalah orang yang berada pada jangkitan tahap 1 dan tahap 2 yang bergerak. Sebab tu dia buat mass 30 juta, dia kepung terus dia swab supaya tak bolos dan kemudiannya pergi ke kawasan lain dan menjangkiti mereka yang kemudiannya terdedah untuk jam sampai tahap 2, 3, 4, 5 dan 2, 3, 4 dan 5. Untuk pengetahuan saudara, kalau saudara tanya, saya beritahu kata pattern jangkitan bukan saja Malaysia berada dalam keadaan kronik, seluruh dunia. Saya bawa semua data ASEAN ni untuk saudara lihat supaya saudara tahu bahawa Thailand yang saya beritahu kata semalam 18,027 kes. Untuk pengetahuan saudara, Thailand juga mencapai angka kematian 133 semalam. Jadi kita boleh letak Thailand dalam keadaan belum capai 200 tapi 130 ke 170. Cuma angka jangkitan di Thailand dijangka boleh mencapai 30,000. Ketika Malaysia juga membuat jangkaan pada September, kita akan mencapai 24,000 kes kalaulah tiada keajaiban berlaku. Ingat tuan-tuan, ini data sains. Jangan kaitkan takdir, jangan kaitkan doa. Memang kita semua doa. Semayang 5 waktu saya kata doa iftitah kita doa. Jadi jangan nanti argue pula dalam tu. Soal takdir Tuhan adalah lain, tapi adalah kita bercakap soal fakta. Keupayaan manusia membuat kajian. Soal takdir kita berserah. Pertama kali melepasi angka 20,000 jangkitan dengan 20,596. Saya ingat kira-kira 2 minggu sudah ketika saya buat live, saya bagi tahu kata 4 atau 5 hari je, jangan terkejut kita akan capai angka 20,000 lebih. Memang kita tak boleh lari pada data. Cuma saya menganggarkannya 4 atau 5 hari, tapi dia berlaku sekitar antara 12 ke 14 hari untuk membolehkan kita melepasi angka jangkitan 20,500. Tadi kepada data yang paling penting untuk saudara tahu, kerana ini adalah penemuan terbesar dalam tempoh seminggu ini waktu kita mencari kesan vaksinisasi. United Kingdom sekali lagi mendahului negara-negara lain dengan mengeluarkan data kajian lapangan yang boleh diguna pakai untuk panduan masyarakat global termasuk kita. United Kingdom yang mencapai pemvaksinan 2 vaksin 70% dan satu vaksin 88%, telah menemukan data bahawa peluang untuk
orang yang divaksin 2 kali, yang dah lengkap pemvaksinan untuk dijangkiti adalah 33% atau ataupun 1/3 daripada jumlah yang dijangkiti. Berarti London mencatatkan 33% orang yang telah divaksin sebagai angka jangkitan keseluruhan harian. Tetapi penemuan yang paling penting yang menjawab persoalan yang sekarang dibimbangi dan juga menjawab persoalan mengenai apa itu status orang yang divaksin 2 kali. Kajian ini membuktikan bahawa virus yang menjangkiti orang yang telah divaksin tidak boleh menjangkiti orang lain. Kerana tubuh orang yang telah divaksin, walaupun dijangkiti dan disahkan positif COVID-19, disahkan dalam kajian di London, United Kingdom, bahawa orang ini tidak boleh menjadi perumah ataupun pewabak. Berarti dia memberi satu lagi direksi baru ataupun direction baru kepada masyarakat dunia untuk menggunakan kajian lapangan yang dikeluarkan oleh United Kingdom ini untuk membolehkan sekiranya kerajaan Malaysia nak melancarkan pembaharuan dalam program pemulihan negara ni untuk membenarkan rentas sempadan kepada semua yang telah divaksin 2 kali. Data daripada United Kingdom boleh diguna pakai untuk memandu kita. Linknya dah ada. Saudara nak baca nanti pergi saja ke link tu dan saudara akan dapat lihat apa yang saya lihat. Dan ini adalah penemuan yang penting. Saya tak fikir akhbar-akhbar harus perdana ambil. Cuma saya percaya bahawa ada 2 saja portal yang konsisten, yang tidak tenggelam dalam amukan politik tetapi konsisten memberi maklumat-maklumat reformasi penemuan kajian-kajian lapangan yang penting untuk masyarakat global menggunakannya sebagai pandu arah. Jadi sekiranya kajian ini diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan memandangkan United Kingdom adalah negara yang menjalankan kajian lapangan yang boleh dipercayai dan antara yang termaju di dunia, berarti kita boleh membenarkan orang yang memiliki 2 vaksin untuk bergerak dalam apa jua aktiviti sosial secara sepenuhnya, kerana kajian di England membuktikan walaupun positif, mereka tidak boleh menjangkitkan wabak ini kepada orang yang tidak divaksin. Kerana virus yang berada dalam tubuh mereka tidak akan mencetuskan lebihan. Ini kita balik-balik pada pandangan yang telah pun dikemukakan sebelum ini dalam stream garasi bersama Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, di mana Dr. Sazali Abu Bakar mengatakan apabila tubuh telah pun mempunyai vaksin, virus yang terhasil tidak dapat membiak dalam jumlah yang banyak hingga dia boleh dipindahkan ke tubuh orang lain. Tetapi United Kingdom mengatakan bahawa kebanyakan mereka yang dijangkiti, majoriti 90% lebih adalah hanya pada tahap 1 dan 2 bagi yang telah divaksin. Manakala mereka yang menerima jangkitan kritikal adalah mereka yang tak divaksin atas sebab-sebab kesihatan ataupun enggan mengambil vaksin. Jadi ini berita baik bagi mereka yang telah menerima 2 vaksin. Ini juga telah diperolehi oleh banyak negara-negara yang semalam saya umumkan kepada saudara bahawa Arab Saudi telah pun membuka pintu negaranya untuk semua pelancong tanpa perlu melalui kuarantin untuk masuk ke Arab Saudi sekiranya anda memiliki 2 vaksin. Granada juga mengamalkan keterbukaan kepada semua pelancong yang ingin melawat Granada tanpa perlu kuarantin sekiranya anda telah memiliki 2 vaksin. United Kingdom juga telah membuka negaranya, kecuali Amerika sahaja yang masih menutup negaranya daripada menerima pelancong daripada negara-negara yang berisiko tinggi. Telah mengumumkan, cuma saya nak sahkan, Kemboja mengumumkan AstraZeneca, bukan Moderna. Berarti booster yang digunakan oleh Kemboja, saya betulkan, adalah AstraZeneca. Berarti Kemboja menggunakan satu lagi dos tambahan kepada semua yang telah divaksin dengan Sinovac dan Sinopharm. Kerana data Kemboja adalah data yang paling unik. Kerana negara-negara lain, macam Malaysia kita ada 1.1 juta jangkitan, tapi kita ada 200,000 kes aktif. Thailand ada 600,000 lebih jangkitan, dia ada 100,000 lebih je kes aktif. Berarti semua negara akan memiliki sekurang-kurangnya 20 ke 25% saja kes aktif daripada jumlah keseluruhan jangkitan. Tapi berbeza dengan Kemboja, dengan 147,000 jangkitan, Kemboja hanya mempunyai kes pulih 41,000. Berarti ada 100,000 orang yang masih lagi dijangkiti tak pulih. Ini menjadikan pattern di Kemboja yang menggunakan Sinovac dan Sinopharm, kita boleh anggap realistik mereka menggunakan booster, kerana pattern angka pulih di negara mereka adalah berbeza 100% dengan negara-negara lain yang dijangkiti oleh COVID-19, di mana selalunya angka kes aktif hanyalah sekitar 20 ke 25%.
Tetapi di Kemboja dengan 147 dan 100,000 orang lebih tu, berarti dia ada 70% kes aktif daripada total angka jangkitan. Jangan pegang dulu segmen saya. Ini adalah kajian data, bukan pengumuman Kementerian Kesihatan. Saya bukan KP Kementerian Kesihatan, cuma saya buat bandingan data, iaitu negara yang membuat pengkalan kajian data yang mengatakan bahawa mereka yang telah pun divaksin 2 kali tidak boleh dianggap ancaman walaupun positif. Berarti orang yang telah pun positif COVID-19 yang menggunakan vaksin yang ada dalam pasaran United Kingdom, iaitu Pfizer dan Sinovac, boleh bertemu dengan orang yang tak divaksin. Dia tidak akan menjangkitkan. Dan kalau dia bertumpu dengan orang yang telah divaksin tetapi negatif pun, dia tak boleh positifkan orang yang telah divaksinkan itu. Jadi jangan orang-orang yang ada Sinovac ni pula kecewa, mengamuk ni, malam ni tidur tak lena, tak tangan atas dahi, tuan-tuan. Berhenti daripada sentiasa merasa hidup ini perit. Setiap kali stream dengan saya akan bagi tahu bahawa perjuangan ini tak akan selesai. Hari ini kita ada berita baik yang begini, besok kita akan dapat berita buruknya begini. Besok hari ini kita berada dalam keadaan berita buruknya begini, besok akan datang berita baiknya. Berarti ini adalah perang ikhtiar, perang ikhtiar, perang ikhtiar yang hanya orang kekal berani positif. Orang yang kekal dalam vibe positif dan orang yang kekal bahawa ini perang. Ini perang. Jadi orang yang hanya tahu dirinya pahlawan dalam peperangan saja akan memproses maklumat dengan sesuai bahawa kita undur militeri, kita kuatkan kita punya airborne, kita undurkan kita punya komando tapi kita gerakkan pasukan SEAL, kita slowkan kita punya serangan jet tapi kita kuatkan artileri. Ini adalah perang. Jadi bila saya bagi maklumat pada saudara yang mana ambil Sinovac, janganlah pula tiba-tiba naik hashtag sedih Sinovac. Tak perlu, tuan-tuan. Ini stream saya share. Dan data ni saudara boleh akses dengan mudah. Kerana data ni dah dikeluarkan. Dan saya percaya data inilah yang secara sulitnya telah diperoleh oleh banyak negara. Kerana tiba-tiba serentak negara-negara yang berorientasikan pada perancangan mengeluarkan kenyataan mereka kemarin. Grenada keluarkan kemarin, Arab Saudi keluarkan kemarin, United Kingdom yang membenarkan pelancong masuk keluarkan kemarin juga. Berarti inilah data yang mereka guna. Kerana perkongsian data sebelum sampai kepada media, dia lebih dulu dikongsi oleh golongan saintis pelbagai negara yang berkongsi maklumat bagi kegunaan masing-masing. Salah siapa? Semua ni kata dapat vaksin. Update my sejahtera anak. Dia ada ujung tu tak tahan, tuan-tuan. Dia punya bell ujung dia hanat.